الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Fatihah. Kita tengok ciri-ciri fa'il. Ya, ciri-ciri fa'il ataupun ciri-ciri fa'lun. Jadi bila kita belajar bahasa Arab, ada ciri-ciri untuk kita lebih kenal, untuk lebih faham macam mana nak kenal fa'il. Kalau hari itu kita belajar macam mana kita nak kenal isim, ya, ada permulaannya bermula dengan alif lam, di ujungnya kalau tak ada alif lam ada tanwin ataupun sebelumnya didahului oleh huruf jar. Itu adalah ciri-ciri pengenalan untuk mengenal kalimah isim. Dan insyaAllah hari ini kita cuba mengenali ciri-ciri untuk mengenal fa'il. Ya, kalau masih ingat lagi, fa'il itu ialah kata kerja ataupun perbuatan. Jadi di antara ciri-cirinya, yang pertama, kalau kita bertemu dengan muka surat 18. Ya, dekat skrin ada. Okey, tengok dekat skrin pun ada kata Tuan Haji. Okey, kalau kita jumpa dalam Al-Quran, kalimah yang bermula dengan sebelumnya ada kalimah qad. Ya, ada huruf qad. Ya, qad itu disebut huruf tahqiq. Ya, huruf penegasan, penekanan. Ya, jumpa contoh dalam surah Al-Mu'minun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Jadi lepas qad itu mesti kalimah fa'il. Tak boleh bila jumpa qad depannya isim, tak boleh. Ya, jadi di antara ciri-ciri pengenalan kita nak kenal fi'il, mana-mana yang didahului oleh huruf tahqiq, iaitu huruf penegasan ataupun penekanan. Ya, ada kalimah, ada huruf qad. Ya, ada huruf qad. Lepas qad ini mesti bertemu dengan kalimah fa'il. Lepas qad mesti fa'il. Contoh kalau kita ambil dalam surah Al-Mu'minun, aflaha. Lepas qad tulis betul-betul, buat note. Lepas qad tak boleh masuk isim. Lepas qad mesti fa'il. Jadi nak kenal fa'il, mana-mana kalimah yang didahului oleh huruf tahqiq iaitu huruf qad mesti lepasnya fa'il, tak boleh isim, salah. Ya, tak contoh lepas qad kita kata qad baitun, memang confirm salah sebab baitun itu ialah isim. Ya, jadi lepas qad mesti kalimah fa'il. Ya, jadi apa maksud qad? Qad memberi maksud sesungguhnya. Ya, di antara maksud qad ialah sesungguhnya. Yang kedua, nak kenal kalimah fa'il yang didahului oleh huruf sin. Ya, sin yang mesti berbaris atas. Tak boleh sin tu baris depan, tak boleh sin tu baris bawah. Huruf sin yang berbaris atas. Huruf sin yang berbaris atas. Ya. Dan huruf sin ni dia mesti bersambung dengan fi'il mudhari'. Sin baris atas. Ya, lepas huruf sin mesti fa'il. Dan lepas huruf sin dalam catat, lepas sin yang baris atas yang kita sebut sa ini, ya, mesti bertemu dengan fi'il mudhari'. Dia tak boleh bertemu dengan fi'il madhi. Ya, sa iaitu sin baris atas, dia tak boleh sin baris bawah, tak boleh sin baris depan. Sa ni memberi maksud akan. Ya, akan. Dan sa ini lepas sa tolong tulis mesti bertemu dengan fi'il mudhari'. Satu. Yang kedua, sa ini dia mesti bersambung. Dia tak boleh duduk kalimah sa lepas tu jauh pula fi'il mudhari'. Dia tak boleh. Lepas sa dia bertemu dengan fi'il mudhari',
dan sa ini mesti bersambung. Contoh, misal jumpa fi'il mudhari. Ya, contoh sayaqulu. Sayaquluna. Nampak? Sa ni satu kalimah ni. Sa ni satu kalimah. Yaquluna ini adalah fi'il mudhari. Jadi sa satu kalimah, selepas sa mesti fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari. Macam ni nak kenal fi'il mudhari? Ada huruf ya. Jadi ya ni disebut ya huruf mudhara'ah. Mudhara'ah itu asal daripada mudhari. Jadi bila ada sa mesti bertemu dengan fi'il mudhari. Yang kedua, sa ini mesti bersambung. Dia tak boleh duduk sendiri. Yang ketiga, apa maksud sa? Sa memberi maksud akan. Ya, jadi tolong tulis buat note sendiri. Pertama, bila kita jumpa sa, lepas sa dia hanya bertemu dengan satu fi'il, iaitu fi'il mudhari. Yang kedua, tulis note, sa ni tak boleh terpisah dengan fi'il mudhari. Dia mesti duduk dalam satu kalimat. Dia dua kalimat. Sa ni adalah satu huruf yang dan satu maksud. Sa ni hanya bertemu dengan fi'il mudhari. Dan sa inilah ciri-ciri pengenalan bagi fi'il mudhari. Yang ketiga, apa maksud sa? Sa memberi maksud akan. Sa memberi maksud akan. Ataupun kita sebut sa ni akan dalam bahasa Arab disebut mustaqbal, menunjuk masa yang akan datang. Menunjuk kepada masa yang akan datang. Sayaquluna. Tapi walaupun dia menunjukkan masa datang, tapi jarak yang terdekat. Kan? Ya, betul. Sayaquluna memberi maksud mereka akan berkata. Nampak? Ini mereka. Ini mereka ni pada huruf wa. Nanti kita akan belajar mengenali satu-satu sehingga kita boleh faham. Ini mereka. Asal waw ini ialah domir hum. Asal waw ini ialah domir bagi hum. Hum ni yang mana yang na tu ke? Ya. Hum tu maksudnya na tu ke? Hum ni dia punya pelaku. Kita sebut fa'il. Mana perbuatannya berkata. Huruf nun tu ke? Pada waw. Bukan Waw, nun. Waw tu. Waw ni adalah domir bagi hum. Jadi bila kita terjemahkan, bila kita terjemahkan, mereka. Nampak? Waw ni memberi maksud mereka. Dan mereka ni lah nanti kita belajar, waw ni jadi fa'il. Mereka, pergi ke sini, pergi ke ada sa ni. Sa ni memberi maksud akan. Yang perbuatannya apa? Dia apa tu? Huruf nun tu function apa tu? Nun ini adalah dia hanya masuk pada fi'il mudhari. Nun yang baris atas. Jadi waw ni fa'il digandingkan dengan nun. Sebab nak bezakan fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Jadi domirnya, yang domirnya hanya pada waw ni saja. Waw ni adalah domir bagi hum. Jadi mereka, nampak? Waw ni memberi maksud mereka. Lepas tu pergi pada sa. Sa ni memberi maksud akan. Perbuatannya apa? Berkata. Nampak? Mereka akan berkata. Dah cakap ke belum? Belum. Jadi belum tu lah disebut mustaqbal. Belum tu memberi maksud mustaqbal. Kalau sebut sayaqulu tak boleh sayaqulu. Boleh. Kalau beza sayaqulu dengan sayaquluna, kalau sayaqulu seorang yang bercakap. Seorang saja. Tapi kalau sayaquluna ramai. Okey. Kalau setakat sayaqulu, dia nampak dia ni pada huruf ya ni saja. Dia akan berkata. Dia bukan mereka. Huwa. Pada ya ni huwa. Jadi di ujungnya ada waw. Jadi waw ni merujuk pada domir bagi hum. Jadi mereka, setiap kali kita nak terjemah cari dulu pelaku. Pelaku dalam bahasa Arab kita sebut fa'il. Bila ada pelaku mesti ada fi'il. Fi'il perbuatan. Ada pelaku, ada
perbuatan. Jadi ini pelakunya, perbuatannya yang di sini. Ya. Jadi mereka akan berkata. Jadi bila jumpa sa, lepas sa mesti fi'il mudhari. Dan bila ada sa, dia mesti bersambung dengan fi'il mudhari. Ya, jadi apa maksud saya quluna? Mereka akan berkata. Kalau sekadar saya qulu, dia akan berkata, bukan mereka. Dia artinya seorang lelaki. Dia seorang lelaki akan berkata. Ya, jadi kalau tak ada waw nun, tak ramai. Kalau ada waw, rujuk kepada bilangan yang ramai. Okey, boleh faham ke? Boleh, insyaAllah. Jelas ke tidak? Jelas. InsyaAllah, Ustazah. Apa beza saya qulu dengan saya quluna? Apa beza? Saya kulu untuk seorang. Saya kuluna. Ya. Kalau saya qulu, ini seorang. Kalau sambung dengan waw nun, Ramai. ramai. Okey? Kalau saya qulu, dia guna domir huwa. Kat mana nampak domir huwa pada huruf? Ya. Okey? Bila sambung waw nun, dia dah bukan lagi huwa. Dia jadi hum. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. InsyaAllah. Kan? Susah ke senang? Senang. Alhamdulillah. Okey, boleh bagi ujian nanti ya? Okey, ingat sin tu mesti sin yang baris atas. Dan dia mesti di permulaan kalimah. Bukan jumpa sin yang duduk tengah kalimah atau di hujung kalimah. Itu tak mau. Sin di permulaan kalimah yang bersambung dengan fi'il mudhari'. Jadi sin yang disebut sa ini adalah ciri-ciri pengenalan fi'il. Dan dia hanya masuk kepada satu fi'il, iaitu fi'il mudhari'. Boleh tak guna sa ni untuk fi'il madhi? Tak boleh. Tak boleh. Ya, dia hanya masuk pada fi'il mudhari'. Ya, okey. Seterusnya. Ashabu ila suqa. Ya, betul. Buatlah dah pandai cakap Arab dah tu. Sa'azhabu. Ya, saya akan pergi. Nak pergi mana? Covid tak lagi mana-mana. Duduk rumah je. Beli barang Ustazah nak makan. Oh, nak beli barang, nak makan. Jangan beli barang kat luar. Masak sendiri kat rumah. Dia kata sa'azhabu. Betul? Saya akan pergi. Nak pergi mana musianya? Tak lagi mana-mana. Duduk dan diam kat rumah. Jadi betul lah sa'azhabu. Saya akan pergi. Saya akan pergi ke mana? Awak tambahlah lagi ayat tu. Ila suq. Kak Jah kata ila suq. Pergi pasar boleh, pergi masjid tak boleh. Ashtari sama. Pergi masjid tak boleh, pergi pasar boleh. Tapi ikut SOP. Jadi kalau nak sebut saya nak pergi ke pasar, sa'azhabu ila suq. Buat macam tu. Kalau nak pergi masjid tak dapat sian. Ya? Okey, sambung. Okey, saya nak seorang-seorang. Salah seorang buat seorang-seorang. Tadi seorang dah sebut sa'azhabu. Okey, yang lain buat satu kalimah menggunakan sa. Tak kira lah saya ke, mereka ke, kami ke, kamu ke. Sebab boleh saja untuk fi'il mudhari' gunakan kalimah ana itu. Hebat ni, belum belajar fi'il mudhari' mendalam dah boleh buat dah. Alhamdulillah. Okey, kalau saya akan pergi, sa'azhabu. Kalau kami akan pergi, Nashabu. alhamdulillah. Ni dah pandai belajar bahasa Arab ni. Ya, nazhabu. Ya. Okey, dia menggunakan huruf sa. Tadi kalau saya akan pergi, sa'azhabu. Ini saya akan. Ni sayanya ni. Ni saya. Ni adalah domir untuk Ana. Ya, sa'azhabu. Saya ni pelaku. Akan, ni perbuatannya. Saya akan Pergi. Ya, saya akan pergi. Sa'azhabu ila Makkah. Boleh ke pergi sekarang ke Mekah? Tak boleh. Buat ayat boleh.
Ya. Sa'azhabu, saya, ni sayanya. Pada hamzah ni, pada atas ni, saya akan pergi. Kalau kami akan pergi, Sanashabu. Sanazhabu. Mana kaminya? Nah. Nun. Ni adalah domir nah. Nahnu. Baik. Kami, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Yang penting lebih dari seorang. Kami akan pergi. Kalau dia akan pergi, dia. Saya. Abu. Sa. Apa sikit? Saya. Sanashabu. Mana dia punya fa'il? Ya. Ya, yang di domir bagi apa? Domir huwa. Wah, nampak? Dia seorang lelaki ya akan Pergi. Okey, kalau kamu akan pergi? Satashabu. Okey, satas. Pandai dapat dia orang tu. Oh, dah pandai saja ni ikut asas. Ya? Mana dia kamunya kat sini? Tak, tanya asalnya domir bagi apa? Hantar. Ah, Kamu, anta. anta. Kamu ni lelaki ke perempuan ni? Lelaki. Lelaki. Ah, satazhabu. Kamu akan pergi. Ah, satazhabu. Kamu akan pergi. Okey, sekali lagi kita ulang. Pelan-pelan. Sian kalau orang yang baru. Ya, Nisa ni satu kalimah. Nisa ni satu kalimah. Yang disebut huruf. Ya, huruf. Ya, dia adalah ciri-ciri pengenalan untuk mengenali fi'il. Bila sa ni masuk kepada fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Apa maksud fi'il mudhari? Kata kerja yang akan berlaku atau sedang berlaku. Ya, fi'il mudhari ialah perbuatan yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Ya, fi'il mudhari iaitu kata kerja sedang berlaku dan yang akan berlaku. Kalau sa ni sedang berlaku ke akan berlaku? Akan berlaku. Akan berlaku. Akan berlaku tadi saya sebut dengan satu kalimah. Apa sebut kalimah tu? Saya tulis tadi kat papan hitam. Bukan papan hitam, papan putih. Baru saya tulis tadi. Mustaqbal. Mustaqbal. Merujuk kepada masa yang hampir untuk dilakukan. Ya, jadi sa ni belum berlaku. Tapi akan berlaku. Ya, akan berlaku. Jadi disebut mustaqbal. Ya, mustaqbal. Okey. Dah jelas ya? Sa akan masuk fi'il mudhari dan dia akan bersambung dengan fi'il mudhari. Boleh tak tulis sa, lepas tu tulis fi'il mudhari jauh-jauh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh, kena bersambung. Tak boleh, dia mesti bersambung dengan fi'il mudhari. Boleh tak sin ni baris depan atau sin baris bawah? Tak boleh, dia kena baris atas. Ya, dia mesti sin yang berbaris atas. Ya, okey, jelas satu. Alhamdulillah. Untuk domir bagi ana. Okey, nun baris atas asalnya ialah nahnu. Nahnu memberi maksud kami. Kami tak kira lelaki, tak kira perempuan. Yang mesti lebih dari seorang. Dua orang boleh tak guna kalimah nahnu? Dua orang. Boleh. Yang kan saya kata mesti lebih dari seorang. Kalau seorang kita guna domir na ke guna domir a? Kalau seorang kita domir a ke domir a. Ana. Kalau dua orang ke atas kita guna domir apa? Nahnu. Tuan Haji senyap dan sunyi faham ke tak ni? Ustaz, kalau kita cakap nusabbihu tu boleh kan? Nusabbihu. Yusabbihu.
Itu fi'il mudhari. Yusabbihu itu wazan 4 huruf. Belum belajar lagi. Tapi itu fi'il mudhari. Yusabbihu. Jadi yusabbihu dia bertasbih. Okay, dia bertasbih. Tapi kenapa guna baris depan? Sebab itu wazan 4 huruf. Daripada kalimah fi'il madhi sabbaha yusabbihu. Belum belajar lagi. Ni baru wazan 3 huruf. Sabar. Okey, belum. Betul, tapi betul. Yusabbihu tu fi'il mudhari. Tapi wazan yang berbeza. Wazan 4 huruf. Jelas? Ini belajar wazan 3 huruf. Belum 4 huruf. Sekali lagi. Nun ini adalah domir nahnu. Okey. Ya ini adalah domir bagi huwa. Ta ini adalah domir bagi anta. Sekarang saya ambil satu-satu saja. Belum masuk untuk musanna dan jamak. Kecuali nahnu. Nahnu saja yang boleh lebih dari seorang. Sekali lagi. Ini adalah asalnya ana. Tolong tulis bagi pelajar yang betul-betul baru. Ini asalnya ana. Apa maksud ana? Saya. Saya tak kira lelaki, tak kira perempuan. Yang pasti bilangannya wahid, 1. Seorang saja. Ana tak kira lelaki, tak kira muannas, tak kira muzakkar. Diguna domir ana. Sa ini adalah ciri-ciri pengenalan untuk fi'il mudhari. Dan sa ini akan bersambung dengan fi'il mudhari sahaja. Tidak boleh masuk fi'il madhi. Sa'azhabu, saya akan pergi. Okey, yang kedua. Ini ada na ni kan? Na ini asalnya nahnu. Nahnu artinya kami. Dan kami ini tak kira lelaki dan perempuan. Yang pasti nahnu ini untuk manusia mesti lebih dari seorang. Kecuali nahnu bagi kalimah untuk Allah saja. Kenapa Allah boleh menggunakan kalimah nahnu? Kerana Allah Maha berkuasa. Biasanya nahnu itu dikaitkan dengan kudrah Allah. Kekuasaan Allah. Pemerintahan Allah. Langit, bumi, dunia dan akhirat. Jadi nun adalah nahnu. Apa maksud nahnu? Nahnu artinya kami. Kami akan pergi. Apa? Kami akan pergi. Pergi itu adalah perbuatan. Jadi dia belum pergi lagi. Kami akan pergi. Jadi itu disebut mustaqbal, merujuk kepada masa yang akan berlaku. Okey. Yang ketiga. Tengok ada kalimah ya. Sebab saya zahabu ini 2 kalimah. Sa dan yazhabu. Ya ini adalah untuk domir bagi huwa. Jadi huwa ni berarti dia. Dia ni adalah seorang lelaki. Jadi dia seorang lelaki akan pergi. Okey. Yang terakhir untuk fi'il mudhari. Sebab fi'il mudhari dia mesti bermula dengan, sekejap lagi saya tulis. Ini huruf ta. Nampak ta ni? Ta ini asalnya ialah anta. Asalnya apa? Anta. Jadi satazhabu, kamu akan pergi. Kamu akan pergi. Kamu tu bukan lelaki, bukan perempuan. Kamu di sini adalah lelaki. Jelas atau tidak? Jelas insyaAllah. Setiap fi'il mudhari, saya padam ya? Setiap fi'il mudhari mesti dimulai salah satu daripada 4 huruf hijaiyah. Fi'il mudhari mesti
dimulai salah satu daripada 4 huruf hijaiyah sama ada bermula dengan hamzah untuk domir bagi ana atau bermula dengan nun untuk domir nahnu. Boleh nampak ya? Atau domir ya untuk wa. Dan yang terakhir ta untuk domir anta. Jadi bila fi'il mudhari wajib bermula salah satu daripada 4 huruf tersebut. Sama ada bermula dengan a untuk ana, saya, atau bermula dengan na untuk domir nahnu, bagi kami, atau bermula dengan ya untuk domir wa, bagi dia seorang lelaki, atau ta untuk domir anta, bagi kamu seorang perempuan. Okey, kalau bukan bermula daripada hamzah, bukan mula daripada a atau na atau ya atau ta, dia bukan fi'il mudhari. Ya, contoh kalau saya tulis kalimah darasa. Adakah ini fi'il mudhari? Fi'il madhi. Nampak tak darasa? Nampak ke tak? Nampak dia ke tak darasa ni? Ke tak berapa nampak? Darasa. Nampak tak? Nampak darasa. Nampak? Darasa. Boleh lihat tak? Darasa. Darasa. Ini fi'il, boleh tak kita kata darasa ni fi'il mudhari? Tak boleh, dia fi'il madhi. Kenapa? Apa jawapan yang 100% duk mengatakan ini bukan fi'il mudhari? Dia tak ada tambahan huruf tu. Bahan huruf. Lagipun hujung dari atas. Domir tak ada. Okey, ramai sangat jawab jadi saya tak tahu siapa yang cakap. Okey, saya nak okey Tuan Haji sebagai lead of this class. Okey, Tuan Haji, kenapa very sure, you are very sure this is not fi'il mudhari? No domir. Domir tak ada. Dia ada domir ni dalam darasa ni, ada domir huwa, cuma tak nampak je mustatir. Sebab dia tidak bermula dengan Huruf ya, 4 huruf. na, ya, ta. Itulah jawapan dia. Ya, dia tidak bermula dengan singkatan daripada hamzah nun ya ta. Ni kita sebut Anita ataupun Anita. Anaitu. Ya, dia tak bermula dengan salah satu daripada Anaitu ni. Nampak tak ni? Ada tak hamzah kat sini? Tak ada. Ataupun nun, ataupun ya, ataupun ta. Ada tak? Tak ada. Tak Tuan ada. Haji ada tak? Tak ada, tak ada. Tak ada. Jadi Tapi bila dia tak ada ada, boleh tak? Domir ada di situ ya. Ada dalam Walaupun tidak darasa ada ni ada domir huruf huwa. tu. Sekarang ni nak bagi kenal betul-betul fi'il mudhari. Ya, sebab di sini tidak bermula salah satu daripada huruf yang 4 ni. Tidak ada tertulis. Rekod. Okey, jelas tak, nampak tak ni? Nak kenal betul-betul hari ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Dah Ada kena. langsung huruf 4 yang ni. Bila tak ada huruf 4 ni, tak bolehlah kata fi'il mudhari. Kita Jadi panggil kalau apa nak dia? jadikan, ya, Kita panggil apa kalau tak ada fi'il mudhari itu apa istilah dia? ini fi'il madhi lah. Memang Kita dah belajar sebelum fi'il mudhari, kita dah belajar fi'il madhi dulu kan? So, Walaupun kita dia tadi. punya mukadimah aja. Kan? Jadi ini fi'il madhi. Macam mana pula nak kenal fi'il madhi? Dulu dah ajar, lupa lah ni makan raya lemang banyak sangat tu. Ya? Macam mana nak kenal fi'il madhi? Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Nampak? Tak ada. Bila tak mula dengan alif lam, tak ada tanwin, tiga-tiga berbaris,
Nah, itulah tanda fi'il madhi. Inilah fi'il madhi. Dah lupa tu tanya. Tak bukan fi'il mudhari apa nak sebut ni. Ini fi'il madhi. Macam mana nak kenal fi'il madhi? Ada alif lam? Tak ada. Ada tanwin? Tak ada. Dan ketiga-tiganya berbaris. Okey, jelas tak? Jangan lupa-lupa. Saya ajar dah very slow. Bukan gear 1. Gear separuh. Gear separuh dah tu. Kalau turun lagi ke bawah, mati terus enjin kereta tu. Okey, cuba buat darasa ni. Jadikan fi'il mudhari. Okey, darasa artinya dia telah belajar. Dia seorang lelaki telah belajar. Cuba jadikan darasa ni, jadikan fi'il mudhari dengan menggunakan wazan yang kita baru belajar. Na, ya, tak. Cuba. Ya derusu. Asyik orang yang sama je saya dengar suara tu. Cuba tukar orang yang lain pula supaya semua dapat pandai. Okey, cuba seorang. Darasa ni fi'il madhi. Ingat, bila nak jadikan fi'il mudhari, huruf pertamanya letakkan salah satu daripada 4 huruf ini. Kemudian huruf yang kedua sukunkan. Huruf yang kedua sukunkan. Cumanya yang ni je dia akan berubah. Kadang baris atas, kadang baris depan, kadang baris bawah. Okey, sekarang darasa untuk jadi fi'il mudhari, letakkan salah satu daripada huruf yang 4. Kalau saya nak kata saya sedang belajar, macam mana nak tulis? Adrusu. Adrusu. Pandai, alhamdulillah. Ada. Rusu. Dari mana kalimah saya dekat sini? Hamzah. Ya, Hamzah. Jadi Hamzah tu domir bagi apa? Anu. Ana. Ya. Saya sedang belajar. Kenapa saya sebut sedang? Sebab ini fi'il mudhari. Kalau saya nak kata saya akan belajar, macam mana saya nak cakap? Sa'adrusu. Ini orang sama je bercakap. Orang lain tak bercakap ni. Cuba yang lain cakap juga. Letakkan ada huruf sin di hadapan. Tak nampak, Ustazah. Tak nampak tulisan tu. Oh, tak nampak. Buat kena tarik lagi. Okay. Yes. Can you see now? No, yes, clear. Okay, sa'adrusu. Ya. Saya akan belajar. Okay. Mana saya? Alif Hamzah. Kalau Hamzah saja mungkin Hamzah baris depan, mungkin Hamzah baris ni ni. A ni adalah domir bagi ana. Mana kalimah akan? Sin. Mana kalimah akan? Sa. Saya pada Hamzah yang baris atas ni. Ni saya. Akan pada sa. Nampak? Terus saya kata gear separuh dah tu. Lahan lagi jam, mati terus jam. Tak boleh jalan dah tu. Ni saya akan belajar. Okey, mana fa'il? Mana dia punya fi'il? Ni lah selepas ni. Okay. Mana ciri tanda fi'il mudhari? Sa. Ya? Jelas ke tak? Lahan sungguh dah tu. Sekali lagi. Mana fa'il? Ni domir bagi apa? Ana. Mana dia punya fi'il? Adrusu. Ni lah. Asal kalimah darasa tadi kan? Mana ciri-ciri pengenalan fi'il mudhari'? Sa. Okey, semua ibu boleh ikut? InsyaAllah. InsyaAllah. Biarpun dapat sikit, tapi boleh kenal Al-Quran. Daripada saya ajar laju, tapi nanti tak boleh ikut. Okey, Kak Rahimah boleh ikut? Boleh? Okey, sekejap lagi saya tanya yang kat sini. Kat sana saya nak tanya tak kenal. Okey. Kak Farida? Mas boleh? Okey, alhamdulillah. Okey, seorang-seorang saya tanya yang dekat sini. Kat sana saya tak boleh nak tanya lah. Ya. Okey, macam mana kalau saya nak kata dia akan belajar. Dia seorang lelaki akan belajar. Bukan belajar. Saya derusu. Okey.
Sa dulu. Sa ni memberi maksud akan. Dia memberi maksud dia. Dia ni asalnya kuat. Okey, bila sambung huruf kedua sukun kan? Ya. Saya derusu. Okey, saya derusu. Apa maksud saya derusu? Dia akan belajar. Sama-sama, sebut sama-sama. Saya derusu. Okey, mana dia fa'il? Ya. Okey, ya ini domer bagi huwa. Mana dia fa'il? Ni dal ro sini dia punya fa'il. Ini fa'il apa ni? Fa'il mudhari. Mana ciri-ciri fa'il mudhari? Mana ciri-ciri pengenalan fa'il mudhari? Sa. Mana dia huruf fa'il mudhari? Ya. Ya ini adalah domer bagi huwa. Okey, apa maksud saya derusu? Dia seorang lelaki akan belajar. Okey, yang ketiga. Kalau kita nak cakap, kita semua akan belajar. Macam mana nak cakap Melayu? Cakap Arab. Sana derusu. Sana derusu. Okey. Sana derusu. Okey. Mana dia kami dekat kalimah sana derusu ini? Nah ni domer apa? Nahnu ni untuk lelaki saja ke perempuan saja ke apa? Kedua boleh. Semua boleh. Mana dia tanda pengenalan untuk fi'il mudhari? Sa. Mana perbuatannya? Darasa. Mana fa'ilnya? Darasa. Nah ni untuk domer apa? Apa maksud sana derusu? Kami akan belajar ataupun kita akan belajar. Sampai bila kita nak belajar ni? Sampai mati. Sampai mati. Ya, sampai mati. Dalam kubur ada juga guru datang ya. Yalah. Guru tu datang dia tak ajar, dia tanya aja. Ya. Guru tu datang dia tak nak ajar dah, dia tanya aja, tak dapat jawab dia balonnya aje. Sekarang ni belajar supaya lepas pertanyaan dalam kubur. Okey, macam mana kalau nak kata kamu akan belajar? Satashabu. Satashabu kamu akan pergi. Derusu. Derusu. Kau spesial saja mana tahu. Okey, sata derusu. Boleh? Mana dia domer anta? Ta. Ta ni untuk domer anta lelaki ke perempuan? Lelaki. Berapa orang? Seorang dalam bahasa Arab sebut apa? Mufrad. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Saya rasa sangat jelas satu kod. Boleh? Boleh, insyaAllah. Okey, begitulah juga kalau guna kalimah qad. Bezanya qad dengan sa, qad terpisah dengan fi'il mudhari. Kalau sa bersambung. Tolong buat note, kalau qad tidak boleh bersambung dengan fi'il mudhari. Dia terpisah. Qad satu kalimah, lepas kemudian tu baru fi'il mudhari. Manakala sa, dia terus bersambung dengan fi'il mudhari.
Sudah belajar boleh belajar. Qa tu disebut huruf tahqiqun ataupun juga boleh disebut dengan huruf taukid. Dua-dua pun betul. Taukid pun betul, tahqiqun pun betul. Ya. Okey, pandai dah tu. Boleh ngajar dah tu. Ajar yang ni je lah, jangan ajar lebih pula. Sekarang hancur dulu. Okey, as-salisu ataupun as-salis yang ketiga. Didahului, nampak? Maksudnya sebelum kalimah tu, sebelum fi'il tu mesti ada kalimah ni. Ya, nak kenal salah satu cara-cara nak kenal. Kalau ada kalimah ni, lepasnya mesti fi'il mudhari'. Okey, apa kalimah yang ketiga? Saufa. Okey, saufa. Saufa ni lebih tepat kita guna kalimah maksudnya kelak. Kalau nak guna kalimah akan boleh ke? Boleh juga. Ya, tapi lebih tepat kita guna kalimah yang memberi maksud akan. Kelak. Ya. Kalau ada saufa, lepas saufa ini hanya boleh bertemu satu fi'il sahaja, iaitu fi'il mudhari'. Okey, apa makna saufa? Saufa memberi maksud kelak. Ataupun akan. Ataupun akan. Tengok sentence tu, tengok bentuk ayat tu nak terjemah dengan kelak ataupun akan. Ya, kita baca surah Lazim ada jumpa banyak saufa. Surah apa tu? Surah At-Takatsur. Macam mana mula surah At-Takatsur tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Lepas tu hatta zurtumul maqabir. Lepas tu kalla sawfa ta'lamun. Ya, ada kalimah sawfa. Ya, kalla sekali-kali tidak. Sawfa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Sibuk kepoh kumpul harta dunia je lah tu. Ya, kumpul harta dunia untuk kebaikan akhirat sangat-sangat dianjurkan oleh Islam. Tapi kumpul harta dunia dengan melupakan akhirat itu adalah golongan ulaika humul khasirun. Orang-orang yang rugi. Ya, kita kumpul untuk bekalan akhirat bagus. Ya, bagus sangat-sangat ya. Kerana jambatan kita ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini adalah jambatan untuk sampai ke negeri akhirat. Ya, sebab itu disebut wala tansa nasibaka minad dunya. Bila kamu hidup kat dunia ni jangan lupa. Lupa apa? Lupa bekalan akhirat. Oi Kak. Okey, sekarang cuba buat saufa ni guna satu kalimah saya bagi. Ya, kan nak guna kalimah yang ada yang dah dibagi tu, guna kalimah yang lain. Guna kalimah jangan takut ya. Saya guna kalimah ni. Yamutu. Ya, fi'il madhinya apa? Mata. Bukan mata ni. Mata. Ni kalimah fi'il madhi. Mata. Mata. Dia telah mati. Yamutu. Dia akan matilah, dia matilah tu, dia sedang mati. Yamutu dia matilah tu ya. Mata dia telah mati, yamutu fi'il mudhari sebab ada huruf ya. Cuba gunakan kalimah saufa untuk masukkan kepada kalimah yamutu. Cuba buat macam mana? Apa maksud saufa yamutu? Saufa ta'lamun. Ya. Saufa ta'lamun.
Itu siapa tak lamun tu ada bagi contoh. Ini kita cuba buat sendiri pula. Oh, okey. Saufa. Betul tak? Dia akan mati? Ada tak yang kekal abadi? Tak ada. Semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Apa maksud saufa yamut? Kelak akan mati. Kelak dia akan mati. Kelak dia akan mati. Kelak dia mati. Ataupun kita sebut kelak dia akan mati. Betul ke tak betul tu? Betul. Betul. Ada yang tak mati? Tak ada Ustazah, semua akan mati. Ada yang tak mati? Allah. Ada. Allah kekal. Yuhyi wa yumit. Dialah yang hidup. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Siapa tu? Allah. Jadi Allah tak mati. Bukan semua akan mati. Allah tak akan mati. Yang mati ialah makhluk. Dan ada juga makhluk yang tidak akan binasa, iaitu 10 perkara. 10 perkara itu tidak akan binasa walaupun Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Tapi ada 10 makhluk Allah yang Allah berkehendak untuk dia tidak dibinasakan. Okey, saufa yamun, saufa tamun, sau'amun, saufa amut. Kelak aku akan mati. Kelak kami akan mati. Kelak dia akan mati. Kelak kamu akan mati. Tambah aja lah. Ke, na ke, ta ke. Boleh? Faham ke tak? Faham. Kalau nak sebut kelak saya akan mati, macam mana nak sebut? Saufa amut. Saufa amut. Kelak kita akan mati. Saufa namut. Kelak kamu akan mati. Saufa tamut. Kelak dia akan mati. Saufa yamut. Dah ready dah? Dah. Dah ready ke? Takut. Ini ready lah ni. Sebab itulah kita belajar. Kan? Orang yang ready, bersedia untuk bertemu dengan Allah, dia sentiasa menambahkan ilmu. Betul tak kita sedang menambah ilmu ni? Betul, insya-Allah. Ready lah tu. Wala saufa yarda. Macam mana dia Tuan Ji? Wala saufa yarda. Wala saufa yarda. Wala itu bukan saufa. Sekarang kita bincang tentang saufa. Itu kalimah lau lain. Lau tu tidak disebut untuk yang ini. Lau tu nanti kita belajar. Ada kalimah lau, pembagian lau. Sekarang kita masuk saufa semata. Nanti kita masuk lau. Lau ada panggilan. Jadi insyaAllah nanti kita akan sampai lau ke, la ke, lam ke, lan satu-satu. Oh, ini bukan saufa. Lau tu lain. Sekarang bukan lau, sekarang saufa. Boleh ya? Empat boleh buat sendiri kan? Saufa yamut, saufa namut, saufa amut, saufa tamut. Andai kan? Senang disebut kan? Senang. Cuba sebut sama-sama lagi sekali. Empat tanda fi'il mudhari' tadi sebut. Kelak dia akan mati, kelak kami akan mati, kelak aku akan mati, kelak dia akan mati. Cuba sebut. Okey, seorang-seorang. Saya takut ramai-ramai tak boleh dengar. Seorang-seorang. Mula Arijal dulu. Lelaki dulu mula. Arijal dulu. Wakil-wakil salah seorang. Saya suruh tak nak bunyi pula. Tadi bunyi semua. Saufa namu. Sebab betul-betul. Saufa namut. Saufa namut. Lagi? Yang lain? Saufa amut. Dah ready dah? Saufa amut. Betul. Lagi? Saufa yamut. Saufa yamut. Panjang ya. Itu kalau kita berhenti jadi ma'rif disukun.
Alhamdulillah. Maknanya dah boleh faham. Ya, saufa memberi masuk kelak ataupun akan. Kalau yamut dia akan mati. Kalau namut kita akan mati. Kalau amut aku ataupun saya akan mati. Kalau tamut kamu akan mati. Itulah tanda ataupun ciri-ciri pengenalan. Selepasnya mesti fi'il. Mesti fi'il mudhari. Boleh tak saufa masuk fi'il madhi? Boleh. Tak boleh sebab kelak merujuk kepada dah berlaku ke belum? Belum. Akan dah berlaku ke belum? Belum. Sebab itulah dia tak boleh bertemu dengan fi'il Okey, seterusnya. Jelas ke semua? InsyaAllah. Okey. Yang keempat, ya. Yang keempat terdapat di akhir kalimah. Kalimah artinya perkataan. Ya, terdapat di akhir kalimah huruf ta at-ta'nis. Ta'nis ni berarti perempuan. Ya, ta tu mesti ta ta'nis sakinah. Ya, sakinah artinya tenang. Yang kita sebut orang Melayu mati tu. Orang mati belum tentu tenang. Ya, orang mati belum tentu tenang. Kalau orang yang tenang tu orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ya, tapi kalau orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, matinya tidak tenang kerana matinya dalam kemurkaan Allah. Ya, mati orang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Itu tenang sebab jemputan daripada kau kekasih awal dan akhir. Itu insya-Allah tenang. Ya, tapi kalau orang tidak beriman, orang tidak bertakwa, matinya dalam kemurkaan Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi tengok, terdapat di akhir kalimah huruf ta ta'nis sakinah. Ya, mana disebut ta ta'nis sakinah? Di dalam kalimah itu di hujungnya mesti ta macam ni. Dan sukun. Ya, inilah disebut ta ta'nis sakinah. Ya, ini sebut ta apa? Ta ta'nis sakinah. Ya, ni mana sakinah ni sukun ni lah. Sukun ni disebut sakinah yang disukunkan. Ya, jadi sakinah artinya tenang. Ya, okey, di hujung kalimah, bukan di awal kalimah. Ya, bukan di awal kalimah, tetapi dia di hujung. Okey, tengok pula tadi kita kenal fi'il mudhari. Ya. Atau ta yang disukunkan. Itu nak bagi faham orang Melayu je tu. Ta yang disukunkan. Ya. Jadi contoh. Contoh kita ambil, dia akan masuk pada fi'il madhi. Dia akan masuk pada fi'il madhi. Fi'il madhi yang hujungnya ada ta ta'nis tu, dia hanya berlaku pada fi'il madhi. Ya, bukan fi'il mudhari, bukan fi'il amr. Fi'il apa? Fi'il madhi. Contoh. Kita nak kata dia seorang perempuan telah melakukan. Dia seorang perempuan telah melakukan. Apa? Kalimat dia satu saja, cakap Melayu je panjang-panjang. Let's. Okey, tengok, jangan tulis, tengok dulu. Sebab kalau saya terang sambil menulis nanti tak jelas. Tanya tak faham. Okey, kalimah asal fa'ala, betul kan? Kalimah asal fa'ala. Kalau fa'ala ni muzakkar ke muannas? Muzakkar. Sebab apa kita kata fa'ala ni muzakkar? Sebab dia tidak ada tanda muannas. Jadi kalimah pun ada beza muzakkar dan muannas. Apatah lagi kita sebagai makhluk Allah yang disebut ya unsa dan Allah cerita unsa lelaki ke perempuan?
perempuan. Oh, tak apalah, sebutlah. Ada lelaki, arjal, ada muannas, perempuan. Ya, ataupun an-nisa, ya, perempuan. Okey, sebab di sini tidak ada tanda muannas. Jadi nak bezakan, kalau fa'ala mustatirnya ialah huwa. Nampak? Huwa. Tak nampak aku di sini dah. Kalau fa'ala, ada tanda muannas tak fa'ala ni? Ya, ada. Jadi kalau tidak ada tanda muannas, berarti ini muzakkar. Ya, muzakkar. Dan di dalam fa'ala dia ada domir yang tersembunyi. Damirun mustatir, iaitu huwa. So kita tarjimkan, kita terjemahkan, dia seorang lelaki. Perempuan ni berarti dia seorang lelaki. Ini fi'il madhi kan? Telah melakukan atau telah mengerjakan. Okay. Jadi kalau kita jumpa dalam Al-Quran atau bahasa Arab, buku-buku dalam bahasa Arab, ada di hujungnya dengan tambahan ta, at-ta'nis, sakinah. Ya, inilah yang membezakan muzakkar dan muannas. Jadi ta ini untuk domir apa? Mu'annas. Yalah, saya tahulah. Ya. Dia. Dia. Dia ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Dia seorang perempuan. Telah melakukan. Jadi mana tanda kia dekat kalimah fa'alat ini? Ta sakinah ataupun ta yang disukunkan. Ya, kalau saya kata fa'alata, ini adalah muzakkar ke muannas? Muzakkar. Ya, ini muzakkar. Ini bukan muannas. Sebab muannas hanyalah ta yang disukunkan. Kalau saya kata fa'alati, adakah ini lelaki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Tapi ti ini bukan untuk hia. Ti ini untuk anti. Nampak tak? Kalau fa'alata, ta untuk anta. Bila fa'alati untuk anti. Perempuan juga, tapi untuk kamu. Nanti kita belajar lagi ya. Sekarang yang disebut tanda perempuannya ialah ta yang disukunkan. Jadi bila kita jumpa Al-Quran, di hujung kalimah ada ta at-ta'nis sakinah, berarti itu adalah fi'il madhi. Dan ta itu merujuk kepada domir fi. Domir apa? Ya. Dia memberi maksud apa? Dia seorang lelaki ke perempuan? Perempuan. Apa maksud fa'alat? Fa'alat berarti dia seorang perempuan telah melakukan. Okey. Faham ke tak? Jelas ke tidak? Okey, buatlah apa-apa kalimah. Fa'alat, jalasa, darasa, zahabat. Tadi kita dah buat kan? Okey, kalau kita nak kata dia seorang perempuan telah belajar, macam mana nak tulis? Dia seorang perempuan telah belajar. Tadi kita dah sebut kalimah. Tadi kita dah tulis darasa kan? Kalau darasa, dia seorang lelaki telah belajar. Kalau dia seorang perempuan telah belajar, kita tambah di hujungnya dengan huruf apa? Ta. Ta disebut ta apa? Ta ta'nis sakinah. Darasat. Okey. Darasat. Tadi juga kita dah belajar kalimah zahaba. Kalau kita nak kata, kalau zahaba dia seorang lelaki telah pergi.
Kalau kita nak kata dia seorang perempuan telah pergi, macam mana nak tulis? Sahabat. Zahabat. Sahabat. Okey, pandailah tu. Tambah saja ta dah kita jadi muannas. Untuk mufrad muannas. Untuk apa? Mufrad muannas. Mana mufrad? Satu. Apa maksud muannas? Perempuan. So, darasat ta ini untuk domir dia. Dia seorang perempuan telah belajar. Zahabat. Dia seorang perempuan telah pergi. Dia seorang perempuan telah makan. Akalat. Dia seorang perempuan telah minum. Syaribat. Syaribat. Dia seorang perempuan telah mati. Mati Tak berbunyi dah tu. Nanti dah ada orang ilah saya ajak kemudian. Ya? Boleh ya? Ya, okey. Dah pukul 10 saya berhenti sebab saya ada kelas lagi. Ya, masa sangat mencemburui saya. Ya, jadi boleh ya? InsyaAllah habislah tu. Nanti macam-macam fi'il. Okey, jangan kita macam-macam fi'il sudah. Belajar macam-macam fi'il tak apa. Fi'il kita satu saja. Fi'il kita ati Allah wa ati Rasul. Ya, itu je insyaAllah. Okey, semua saya tinggalkan majlis ni dengan sama-sama kita membaca tasbih kafarah dan suratul asr insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.